So kita tidak lama lagi masuk tahun baru. Ini bulan baru. Kan hari ini dah hari bulan baru. And the last month of the year. Kita dah di hujung tahun dah ni. Bulan terakhir. Okay, untuk kita tutupkan tahun 2023 ni kan. So ada 30 hari lagi tuan-tuan. Okay, ada 30 hari lagi untuk kita habiskan, dipanjangkan umur. Okay, kita habiskan 2023. So seeloknya, okay, seelok-eloknya kita tutupkan tahun ini dengan performance, okay, dengan prestasi, dengan aktiviti yang boleh membanggakan diri sendirilah, ya. Bukan nak banggakan orang. Untuk kita rasa bangga terhadap diri kita. So everybody, setiap orang kena do their best, okay? Do their best. Buat yang terbaik ini 30 hari terakhir. 30 hari terakhir tahun ini. Last month of the year. December, bulan December ini. Okay, kita buatlah dengan sepenuh tenaga, sepenuh perhatian, sepenuh fokus, okay, untuk membina network Live Good kita ini. Okay, bermula hari ini sampai hujung bulan. Bermula hari ini sampai hujung bulan. Sifu akan catat, okay, Sifu akan catat Excel ini. Sifu akan catat Excel ini. Tajuknya prestasi tim DMI bulan Disember 2023. So ini dia punya title. Okay, so hari ini 1 hari bulan 12. Okay, tuan-tuan nampak tak? Do you see the screen? Prestasi tim DMI itu? Do you see the screen? Somebody reply. Nampak screen? Okay, nampak. Prestasi tim DMI bulan Disember 2023. Okay, today, hari ini ialah 1 hari bulan 12 bersamaan dengan hari Jumaat. Penghulu segala hari. Okay, good lah. Penghulu segala hari, kita start dengan hari Jumaat 1 hari bulan 12. Sifu buat catatan ni di kolom yang pertama tarikh, kolom yang kedua bilangan ahli sasaran, ya. Kolom yang ketiga itu bilangan ahli sebenar. Dan kolom yang terakhir itu ialah sebenar tolak sasaran. Okay, sebenar tolak sasaran. Nah, kalau angka di kolom yang keempat itu positif, that is good. That is good. Tapi kalau angka di kolom yang keempat itu negatif, that is not good. Okay, that is not good. Negatif lah kan, positif lah. Okay. So maksud dia kalau positif, our team is ahead. Dia ke depan. Okay, dia depan daripada sasaran tu. Okay. Kalau negatif, that mean our performance is behind, di belakang daripada sasaran itu. Okay. Jadi kita tidak mau di belakang, kita nak di depan. Advance, depan daripada sasaran. Okay, so positif good, negatif bad. Okay. Jadi kita akan tengok ni 31 hari di bulan Disember
Kita akan tengok starting tomorrow, tengok di sini negatif ke positif kan. Kalau positif, berapa banyak dia punya positif itu kan. Okay. Kalau negatif, berapa banyak negatif dia. Okay. Now, so setakat malam ni, DMI ada 214 ahli yang aktif. Okay. DMI ada 214 ahli yang aktif. Aktif maksudnya yang bayarlah, yang bayar apa bulanan tu. Jadi sasaran kita 200. Okay, sasaran hari ini ialah 200. So kita punya tim ada 214. Okay. Seperti mana kita sekarang ni di depan 14 orang di depan daripada sasaran tu. Okay. So today is good lah. Today is good lah kan. Now, setiap hari itu kalau ikut sasaran ni, dia pertambahan dia ialah 10. Okay, 10. Pertambahan dia 10 every day. Daripada 200 sampai ke 31 hari bulan tu, kita akan ada 500 orang. Maka tercapailah goal ataupun matlamat ataupun sasaran kita untuk pencapaian bulan Disember. Okay? Sebab kita nak capai 500 kan? Kita nak capai 500. Jadi 200 sekarang sampai ke 500. So tonight kita 214. Okay? Jadi si pun nak fahamkan tuan-tuan ni, secara kumpulan kita ada tanggungjawab untuk sama-sama membina tim kita, at least ada tambahan 10 orang baru every day kan, bukan bateri every day kan. Setiap hari ada pertambahan secara purata 10 orang. Okay, 10 orang as a group. Now among you, okay, di antara kalian ini ada yang berkemampuan untuk menghasilkan 10 orang itu dalam dia punya tim. Okay. Mungkin ada di antara anda yang boleh membina purata 10 orang. Maybe, who knows? Who knows kan? Okay. Mungkin ada, walau alam. Okay. Cubalah kan. Kalau tuan-tuan boleh membina tim masing-masing lah kan. Tim masing-masing sama dia punya goal. Puratanya aku nak 10. Contoh kata tim King Romeo kan. King Romeo. Aku punya target aku nak 10 orang satu hari. Tim aku. Tim King Romeo lah. Tim aku. Jadi kalau diambil itu sebagai target, that means 10 times 30, you will get 300 orang tu kan dalam tim King Romeo. Okay, it can be done. Sebab ini sibuk kata purata. Okay, so di awal ni mungkin 10 hari pertama ni maybe bukan 10. Okay, maybe 3, 4, puratanya 3, 4 kan. But
Bila sampai di middle of the month, kan, middle of the month, momentum dah jalan kan, momentum dah jalan. Maybe 10 tu boleh dah capai dah. Purata 10 sehari tu kan. Mungkin boleh dicapai sudah kan. Tim siapa, tim si Ramlan, tim yang lain-lain tu campur-campur. Ada lah 10 satu hari. Ada lah 10 satu hari. No, tuan-tuan, bila 10 satu hari tu, tuan-tuan ambillah purata tuan-tuan punya fast start bonus. Fast start bonus itu katalah berapa? Kita ambil lah $5 kita ambil lah $5, $5. Purata tu, okay? Sebab dia tidak sama, level tu tidak sama kan. So kalau $5 satu hari kan 10 orang, so 10 orang baru. So $5 kali 10, that mean $50. So your commission will be $50 per day. $50 per day kali 4.6, 4.7 kan. Dah berapa tu? 200 lebih tu, lebih 200 tu. Lebih RM200 per day. Per day. Okay, as a group. Tuan-tuan dapat daripada grup punya performance, tuan-tuan dapat nanti purata RM200 per day. Katalah RM200 lah. RM200 per day. So RM200 per day kali 31 hari, you are getting RM6,000. RM6,000 daripada bonus fast start saja. Yalah. Bulan kalau tuan-tuan baru nak start kan, bukan ustaz tapi baru nak start. Bulan 12 ni baru nak start kan. Okey. Jadi macam itulah, okey. So 31 hari kali $5 per day kan, per day, tuan-tuan boleh dapat RM6,000 in your first month. Boleh dapat income RM6,000 dalam first month. Siapa yang baru mula ni kan, tak kisahlah baru mula ke dah berapa sebulan 2 bulan ke, but for this December ni kan, cubalah dapatkan income above RM5,000. Okay. Di atas RM5,000. Daripada mana? Fast start bonus fast start. Tu. Okay. So kita kena day by day kena monitor. Daily. Daily tu harian. Okay. Harian. Oh, hari ini berapa orang? Kan? Kena check. Oh, yesterday, kemarin, hari ini, kan? Oh, ada pertambahan ni, bagus ni. Kan? Okay. So ini for the group. This for the group, the whole group. Okay. DMI punya performance. But tetapi tuan-tuan masing-masing kena monitor masing-masing punya performance. So this month how much I want? Aku nak berapa ribu ni? Kan? Bulan Disember ni kan, ujung bulan ni aku nak berapa? Sambil nak raikan tahun baru kan, aku nak berapa ringgit? Jadi kena set the goals. Kena set. Kalau tak, tuan-tuan tidak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa, tuan-tuan. Kalau tidak ada goals tu, tidak ada goals ya. This month aku nak buat apa? Aku nak berapa? Income aku nak berapa this month ni, bulan Disember ni. Kalau tak ada, tuan-tuan, tidak ada plan. Tidak ada plan, tidak ada action.
Because action comes from the plan, the goals tu, goals. Dia mesti berdasarkan goals kan. Kalau kita keluar rumah, hidupkan enjin kereta, tapi tidak ada matlamat nak pergi mana kan. You're not going anywhere kan. Okay. Jadi kita hidupkan kereta tu, nak jalan tu mesti ada matlamat nak pergi mana kan. Barulah kita nak kiri kanan kan. Terus same thing dalam bisnes, kita mesti ada goals. Okay, this month aku nak berapa? Barulah kita boleh rancang. Aku nak berapa ni? Aku nak 5,000. Oh, 5,000 macam mana ni aku dapat 5,000 kan? Macam mana aku nak dapat 5,000? Okay. So, kita tengok. Sebelum itu. Sebelum saya tengok, saya nak remind ni tuan-tuan. Okay. Aku nanti lupa pula. Sebelum kita lanjut yang itu, saya nak tunjuk. Sebab ramai yang masih tidak buat. Ramai yang masih tidak buat. Tak tahu berapa banyak kali dah saya ajar ni, tapi masih tidak dibuat. Apa yang anda tidak buat tu? Bagus saya tanya lah. Okay? Bagus saya tanya. Okay, bila tuan-tuan dah join? Bila tuan-tuan dah join? Hari ini aku dah join dah. Alhamdulillah aku dah join dah. Aku dah ada username, ada password. Okay. So what you need to do? Apa yang tuan-tuan perlu buat? Sila jawab soalan tu. Bila tuan-tuan dah join, upline dah bagi dah. Ini username engkau Ini username engkau, ini password engkau. Ini website login. Ini website login. Okay. So bila tuan-tuan dapat 3 benda tu, username, password, website, nak login. Okay, upline dah bagi. Tuan-tuan kalau tuan-tuan yang daftarkan tuan-tuan punya downline tu, pastikan tuan-tuan bagilah benda tu. Kan? Tuan-tuan bagi benda tu, 3 perkara tu. Username dia, password dia, website login dia tu. Bagi kat dia. Okay? Supaya dia boleh buat, dia boleh login. So orang yang dah ada benda tu, my question to you, what you need to do? Apa yang tuan-tuan kena buat in the first place? Cikgu, saya rasa bila dia dah dapat semua tu, dia kena tukarkan dia punya earnings tu kepada credit wallet. Yang itu ramai tak buat. Yang ni banyak kali saya ulang ni kan. Ramai tak buat tuan. Saya check, kenapa tak buat? You need to do that. Tapi sebelum yang itu, tuan-tuan kena kemas kini tuan-tuan punya My Info. Okay, tapi itu lepas tu itulah. Benda itulah. Peta. Kita ada peta, tuan-tuan. Peta jalan buat business live good. Okay. So apa dia yang tuan-tuan kena buat bila nak berniaga dalam live good? So ada peta. Okay, mula di sana tuan-tuan nak pilih bayaran apa kan? Ini 10 juta saja, sama ada bulanan ada, tahunan pun ada. Okay, lepas tu nak bayar cara apa? Cara kad kredit, kad debit card ke apa, kripto ke? Okay, sampai sana jadi ahli. Okay, ini cerita dia sampai langkah 8 tu. Langkah 8 anda sudah jadi ahli affiliate live good. Soalan tadi tu kata next. Langkah yang ke-9 tu apa?
Langkah yang ke-9 itu apa? Itulah soalan sebut tadi tu. Okay. What you need to do bila tuan-tuan sudah jadi affiliate. Okay. So the next thing, langkah yang ke-9 itu ialah tuan-tuan kena kemaskinikan maklumat anda dalam sistem LiveGood. Ada yang belum masukkan dia punya handphone. Mobile phone kosong tak ada. Kan? Okay, ada yang namanya terbalik-terbalik kan. Nama terbalik-terbalik. Ya, nama bapa jadi nama dia jadi nama bapa kan. Ada yang tak ada alamat. Ada yang alamatnya tak betul. Kan? Jadi kena betulkan semua itu. Itu dalam kerja kita nombor 9 tu, langkah 9. Kemaskinikan maklumat anda dalam sistem LiveGood. Maknanya tuan-tuan kena login lah. Kena login. Pergi di bahagian My Info. Ada butang tu, My Info. Tekan situ. Lepas tekan situ, cek mana maklumat aku yang tak betul kan, atau yang kosong. Jadi tekan butang yang dipanggil change. Ada butang dipanggil change. Bahasa Inggeris tu change tu tukar kan. Tekanlah butang change tu untuk tukar. Kalau okey, tak payahlah. Okey, itu yang tuan-tuan kena buat selepas jadi ahli affiliate. Mesti itu the first thing. The first thing. Next, lepas tu barulah buat apa yang tadi yang Syarudin kata tu. Okey. Iaitu buat setting. Buat setting supaya bonus anda itu masuk ke dalam Global e-wallet. Dia masuk ke dalam Global e-wallet. Bila dikira tu, bila sistem kira commission yang semalam tu, Jumaat. Hari ini Jumaat lah kan? Okay. So semalam, midnight semalam tu dia kira dah. Okay. So dia akan masukkan ke dalam kita punya Global e-wallet. Kalau tuan-tuan tidak buat setting, the money tidak masuk dalam Global e-wallet. Dia hanging tuan-tuan, dia hanging. Okay. Duit bonus tu dia terapung-apung je, terapung-apung di udara tu kan. So dia tak masuk dalam Global e-wallet. Tuan-tuan kena buat setting. So buat setting bukan susah, senang je kan. Lepas tu setting pertama. Setting kedua tuan-tuan nak buat ialah buat setting automatic duit dalam Global e-wallet dia masuk ke dalam credit wallet. Bila dia masuk? Dia masuk pada masa kira bonus tu, hari midnight Kamis tu. Tengah malam Kamis tu. Masa dia nak bayar bonus fast start. Bila nak bayar bonus fast start tu, sistem akan ambil bonus tu, dia masukkan ke dalam credit wallet. Secara automatik. Only once a week. Bukan hari-hari. Sekali seminggu dia akan ambil. Okay. Bila run the bonus. Tapi setting itu kita buat sekali saja. Bukan every week. Settingnya sekali. Settingnya tu sekali semua hidup. Sekali je. Bukan setiap minggu. Kan? Sistem yang ambil setiap minggu. Tapi settingnya sekali. No, langkah 10 ni ramai orang tak buat. Bila suruh tengok bonus mana tak masuk. Bonus tak masuk, dia pergi terapung-apung lagi duit tu. Duit dia tak masuk dalam dia punya credit wallet. So tuan-tuan dah rugi masa. Rugi masa kenapa? Sebab dia tunggu nanti next Friday. Tunggu Jumaat akan datanglah bila nak run bonus lagi kan. Masa itulah kalau tuan-tuan sudah setting lah.
Jangan terlupa lagi lah. Kan? Bila dia buat setting tu baru next week dia masuk lah. Okay? So siapa yang belum buat lagi sila buat. Okay, siapa yang belum? Siapa tahu siapa yang belum? Okay, siapa yang belum buat benda ni? This is urgent. Ini benda yang urgent. Langkah 9, langkah 10 ni benda yang urgent. The moment you dah daftar, patutnya hari itu juga buat. Kan? Hari itu daftar, hari itu juga buat langkah 9, langkah 10 ni. Mesti dibuat. Bukan seloknya begitulah. Kan? Jangan sampai run bonus. Kalau run bonus tentu ada terlepas lah. Kan? Ini langkah tuan-tuan kena buat ni. Buat senarai nama hot list. Dalam 7 hari. Sampaikan kepada mereka supaya kita dapat yang 137 punya teknik itu, kan. So ini roadmap, tuan. Ini kita panggil peta nak buat bisnes dalam Live Good, dalam tim Sifu lah. Okay. Bermula dengan, kalau Muslim, Bismillah. Bermula dengan Bismillah, start, kita mula niat buat bisnes kerana Allah Ta'ala. Saya nak bantu orang, nak bantu diri sendiri, nak bantu family, nak bantu orang. Aku nak jadi orang baik, aku nak bantu orang. Start, mula di situ. Pilih, nak cara bayar, bulanan ke, tahunan ke. Okay. Itulah dia punya proses di jalan dia punya tu. Kalau nak guna debit card, you have to inform your bank. Inform your bank first before you use your debit card or credit card. Okay. Mesti minta kelulusan daripada bank dulu. Di mana? Di belakang kad itu. Di belakang tuan-tuan punya debit card itu ada maklumat bank. Call the bank. Minta kelulusan. Okay, ini yang tapak merah ni. Petak merah ni. Dah dapat kelulusan, barulah buat. Okay. Barulah buat tuan-tuan punya pendaftaran itu, pembayaran itu. Macam tu. Okay. So buat hot list, buat senarai hot list. So list ada 3 jenis. List ada 3 jenis. Hot list, warm list, cold list. Hot list, warm list, cold list. Dia ada 3 list, 3 senarai nama. 3 senarai nama, 3 jenis senarai nama. Hot list adalah orang yang tuan-tuan kenal dan dia kenal tuan-tuan. Dan mereka itu tuan-tuan ada pengaruh yang kuat, yang rapat. Okay. People who respect you. Those are senarai hot list. The warm list macam suam-suam kuku lah. Pertalian tuan-tuan dengan mereka tu suam-suam kuku. Okay. Tidak hot, suam-suam saja. Kenal-kenal macam itulah. Dia kenal aku kenal dia, tapi tak berapa rapat sangatlah. Kan? Itu warm list. Okay? Nah, cold list. Cold list ini adalah orang yang tuan-tuan tidak kenal. Dan mereka juga tidak kenal tuan-tuan. Itu cold list lah itu. Okay? Tuan-tuan tak kenal dia, dia pun tak kenal tuan-tuan. Itu cold list. But, jangan main-main tuan-tuan. Cold list itu actually powerful. Senarai sejuk, kan? Senarai sejuk itu sebenarnya powerful. Satu sebab senarai itu tidak pandai habis. Senarai cold list tidak pandai habis sebab billion of people lah. Orang yang tuan-tuan tidak kenal dan tidak kenal tuan-tuan ialah billion kan. So senarainya panjang lah. Okay? Tidak pandai habis. Itu satu hal. Never ending. Okay? The call list never ending. Tidak pandai habis. Sifatnya begitu. Yang kedua, call list itu bagus tuan-tuan sebab apa? You start with a fresh, apa orang panggil? With a clean apa tu? Clean record lah, kan? Clean record lah.
tuan-tuan bermula dengan satu rekod yang bersih, white, okay, it's a white record, maksudnya bersih, tak ada, belum ada hubungan orang tu kan, belum ada apa-apa hubungan dengan orang tu, sebab saya tak kenal dia, dia pun tak kenal aku, kan? Aku tak kenal dia, dia tak kenal aku, so antara kami tak ada apa-apa, tidak ada rekod. Kalau kawan-kawan kita ni dia ada good record, bad record kan, sebab sudah ada interaksi kan? the warm list kan? Kita ada interaksi dengan dia kan, sama juga the hot list, okay? So sudah banyak interaksi, hot list lagi banyak interaksi, but the cold list is zero, there's no interaction. So kadang-kadang itu bagus, because kita start dengan kosong, kita start dengan white sheet, okay? Kain yang putih, kain putih. Nah, bila kain putih itu, boleh jadi itu akan menjadikan satu hasil yang bagus, kan? Kita cerita dia dengar, kan? Dia tidak ada preconception dengan kita ni, sebab dia tak kenal kita pun. So dia 100% dengar apa yang kita sampaikan tu. Dia tidak ada prejudge, no prejudge. So kadang-kadang tuan-tuan kalau kita nak sponsor orang, sometimes orang yang kita prospecting itu yang tak kenal kita tu lebih senang kita prospecting mereka. Lebih senang dia ikut kita, lebih senang dia follow kita, lebih senang dia join kita. Okay, so jangan pandang rendah kepada cold list. Okay, but of course bila kita nak begin, nak mula, always start with your hot list, bukan cold list. Cold list itu the third phase, fasa yang ketiga tu. Okay, cold list adalah fasa yang ketiga. Fasa pertama mestilah hot list. Itu dulu, kan? Itu dulu yang tuan-tuan kena sampaikan tu. Your father, your mother, your sisters, your brothers, itu hot list lah. Your uncle, your aunties, your nephew, your nieces, kan? Anak keponakan, itu semua adalah kita punya hot list. My best friend, my rakan surau saya, kan, jiran sebelah rumah saya, rakan main bola saya, rakan pejabat saya, itu semua dipanggil hot list. Kan, kawan satu universiti dulu, kawan satu universiti dulu, dia tinggal jauh dah, tapi dia ayo hot list lah. Itu dulu yang tuan-tuan kena bawa masuk dalam kita punya bisnes. Itu selesai dah. Hot list aku dah habis dah. Habis dah hot list aku. Barulah tuan-tuan tengok kepada second kategori, iaitu warm list. Buat senarai tu. Warm list tu. Buat senarai tu, tuan. Kan? It's good for you to write the names. Buat senarai list tu, tulis. Dalam kertas kah, dalam buku kah, dalam Microsoft Excel kah, doesn't matter lah. Tapi tulislah. Aku dah buat catatan. Si Halim ni aku dah sampaikan dah. Aku bagi dia video pendek, aku dah bagi dia video panjang. Aku dah bagi dia landing page. Aku dah call dia, aku dah jumpa dia dekat restoran mamak. Buat catatan tuan. Apa yang tuan-tuan punya action terhadap dia tu, kan? Apa yang tuan buat dengan dia tu? Di dalam tuan-tuan punya rekod itu, di bahagian catatan tu, tulis apa yang tuan-tuan dah sampaikan pada dia. Kan? Telefon saja kah? WhatsApp saja kah? Jumpa kah? Kan? And then catat dia punya hasil. What is the result? Actionnya apa? Resultnya apa?
So itu baru dipanggil profesional. Itu baru dipanggil professional marketeer. Okay, professional marketeer. Marketeer itu pemasaran, pemasar. So everything is recorded. Jadi tuan-tuan tidak fikir, aku dah si Alim tu aku dah jumpa ke belum? Kan main ingat-ingat, jangan main ingat-ingat tuan-tuan. Tuan-tuan kena catat lah. Satu-satu lah. Kan satu-satu lah. Oh, berapa panjang list engkau? Berapa panjang engkau punya list kan? List aku pendek 10 ya. 10 mana boleh. Kalau senarai nama 10 orang saja tak menjadi kan. Ya, dia mesti panjang punya list tu. Okay. List tu kena panjang. So ini yang L11 itu senarai nama hot list. Okay. So after the hot list, warm list. After the warm list, cold list. The cold list. Macam itulah. So bahagian 2, bila tuan-tuan dah sponsor 3 orang tu, dah lebih daripada modal dah balik, dah pangkat bronze dah. Tuan-tuan dah pangkat bronze. So continue with the work. Okay, bila sibuk kata teruskan menaja tu, bila sibuk kata teruskan menaja dan besarkan network, itu yang tadi itulah. Tuan-tuan, hot list, warm list, cold list. Do that. Kontak mereka, catat apa hasilnya, apa aktivitinya. Ulang, the next one. Next. Kan. Itu orang kata tu, kan. Some will. Apa lagi? Some will. Some. Apa? Somebody. Some will, some won't. Some won't. Okay? Some will, some won't. Maksudnya apa bahasa Malaysia tu? Sebagai orang dia nak, tuan-tuan. Okay? Will tu nak lah. Some won't. Some won't maksudnya will not. Some will take it. Okay? Some will take the opportunity that you are offering. Okay? Some people will take your opportunity yang tuan-tuan bagi kat dia kan, peluang yang tuan-tuan bagi kat dia. Tapi sebahagian lagi tidak. Sebahagian lagi akan menolak. So some will, some won't. Won't tu will not, ya dipendekkan jadi won't. Next, sambungan dia apa? Sambungan dia. Some will, some won't. Apa lagi? Oh, tuan-tuan tak biasa dengar. Some will, some won't. So what? Sambungannya itu so what? So what? Bahasa Malaysia nak kata apa tu? So what? Tak kisahlah. Tak kisahlah kan? Macam itulah. So what? Apa sambungan dia? Lepas tu, sambungan dia apa? Some will, some won't. So what? Someone waiting. Next, next. Seterusnya lah, orang seterusnya lah. Okay, seterusnya. The next person. That's why you need the list. Benda itu, kata-kata itu, some will, some won't. So what? Next. Dia hanya berhasil apabila tuan-tuan ada list. Ada senarai. Maksudnya, the next. Ini tolak ni, ini nak, ini okey. Dah lepas lah dia join. Oh si apa satu orang nama ni? Si Zaida. Oh Zaida. Alamak dia tak nak pula kan. Zaida tak nak. Tak apalah. Macam tu lah. Tak apalah. Next person. Siapa lepas Zaida ni? Lepas Zaida si Kalsum. Okey Kalsum. Next. Kalsum lah. Si Kalsum lah. Kan, kontak lah si Kalsum tu. Buatlah komen. Jumpa di mana? Di kedai mamak ke mana? Kan? Macam tu lah tuan-tuan. This is the map. Ini map dia ni tuan. Daripada tadi tu pergi bronze. Sponsor 2 orang bronze kan. Okay.
pastikan semua direct downline anda melakukan langkah 912. Maksudnya follow yang tadi itu. Buat senarai hotlist, kan? Buat senarai nama lah, tapi dia starting dengan hotlist. Okay, so bila dah sampai 20 orang, bila sampai 20 orang, that mean you become a silver. Dengan syarat tentu ada 3 kumpulan. Kan, silver tu kan 20, tapi dia mesti ada 3 kumpulan. 3 kumpulan tu ada bronze. Okay? Kalau sebut cerita panjang ni tak muat petak ni kan. Jadi macam tu sajalah. Okay? Ada 20 orang ke atas, tuan-tuan boleh jadi silver. Tapi make sure 3 kumpulan 3 groups. Continue with the listing. Buat kerja, buat appointment, jumpa orang, convince dia, tuan-tuan. Macam mana aku nak convince orang ni, Sifu? Kan? Macam mana aku nak convince orang? Macam mana aku nak convince kawan aku ni supaya dia join Live Good ni? Kan? Now convincing itu seni. Seni kan. Okay, convincing people, how to be a very convincing person, kan? Orang yang ada dia punya aura dia tu, orang yang ada kuasa convincing. Itu satu power, itu satu skill, satu kemahiran tu. To convince people itu satu kemahiran. Okay? Ada orang memiliki kemahiran tu. Okay, ada orang memang senang dia nak convince orang. Ada orang susah dia nak convince orang. Kan? Susah nak convince orang. Dah sejam dah. Dah sejam dah borak sana borak sini kan. Tak convince juga kawan tu. Dalam hati dia bila dia nak keluarkan duit 250 ni kan. Bila dia nak keluar duit 250. Bila dia nak kata okey aku join lah. Kan, tunggu, cerita sejam dah lepas tak convince juga kan. Okay, sebab convincing tu dia ada seni dia ada dia punya art. Itu yang menjadikan dia interesting. Itu yang jadikan interesting kan. Tidak sama lah tuan. Different person, different way of convincing. Dan tuan-tuan kena kenali tuan-tuan punya prospek. Tidak ada satu cara nak convince orang. Tidak ada satu cara nak convince orang. Tak boleh kita, Sifu bagi saya satu cara untuk convince orang. Tak boleh. Because different prospect, different way. Si Zaitun sesuai cara ni. Si Maimunah tak sesuai cara tu. Dia sesuai cara yang ni pula. Kan? Si Zamri sesuai cara ni pula. Okay, so you must know your prospect. Di mana dia punya dia panggil apa tu? Dia punya titik tu, titik kepercayaan dia tu tuan-tuan. Dia ada titik, dia ada point tu, dia ada point. Kalau tuan-tuan sentuh point tu, kalau tuan-tuan sentuh point tu, dia klik terus. Dia kata okey. Ya okey saja kalau kena point tu. So you must know your prospect. Di mana dia punya titik dia. Bukan nak kata titik kelemahan, tidak. Bukan titik kelemahan. Titik yang boleh convince dia. Okay? Titik yang boleh convince dia, yang boleh touch dia punya heart tu. Yang boleh touch dia punya heart. Because the heart is the king is the heart. Kan? King Romeo. The king is the heart. Okay? Hati itulah raja. Hati manusia tu. Hati manusia itulah raja. Kalau raja kata yes, dia join lah. Kalau kata no, kalau raja kata no, tak boleh join lah tuan-tuan. Tak jadilah dia masuk kan. Okay? So raja ni macam-macam perangai dia tu. Kan? Raja ni macam-macam perangai. Kan? Raja dan ratu lah. Raja dan ratu lah. Macam-macam perangai. So kita kena kenal
prospek kita, kawan kita tu kita kena dia ni kalau engkau cerita pasal bantu orang dia suka. Kan? Dia ni memang suka bantu orang ni. Kalau engkau masuk pintu tu, kalau engkau jumpa dia, engkau cerita pasal bantu orang. Dia memang suka yang tu. Jadi itulah jalan dia, tuan-tuan. Itulah jalan dia. Yang si Hamid ni dia tengah susah ni. Hamid tu tengah susah tu. Kan? Nak makan pun susah tu. So pintu dia ialah macam mana dia boleh makan tu. Kan? Pintu dia, engkau kena cerita pada dia macam mana dia boleh dapat income cepat. Sekarang ni dia tengah susah duit. Okay? Janganlah kau cerita pasal produk-produk tu. Janganlah kau cerita pasal produk-produk dalam lingkup tu. Dia tak nak dengar tu. Dia tak nak dengar tu. Dia tengah susah duit tu. Tu tentu kena korek orang punya background. Kena tahu background dia. Jadi pintu dia untuk dia tu ialah how to get cash money fast. Tu dia suka. Kalau macam tu dia suka. Kan aku tengah susah duit ni. Aku nak tahu macam mana aku boleh dapat duit cepat. Supaya aku boleh makan. Kan? Itu cara dia, itu pintu dia. Yang tu kalau dia masuk pintu ni dia klik. Okey, aku carilah duit 250. Aku nak buat bisnes ni, aku nak dapat duit cepat. Jadi tuan-tuan kena mahir tu. Macam mana nak masuk pintu-pintu ni kan? Okay. Berdasarkan background orang. Kalau tidak tuan-tuan pusing dia masuk telinga kiri keluar telinga kanan saja. Tidak ada yang masuk dalam hati dia. Tuan-tuan punya suara tu tidak ada masuk dalam hati dia. Semua keluar je kiri ke kanan je. Dia angguk tak faham tuan-tuan. Macam tu. Okay? So know your customer. Jadi buatlah tuan-tuan. List itu tuan-tuan buat appointment, convince people, learn about the art of convincing people, belajar tuan-tuan the art of convincing people. Seni untuk meyakinkan orang. Always sediakan fakta-fakta. Sediakan dokumentasi. Itu cara nak convince orang. Okay? Sediakan supporting document. Nak jumpa orang tuan-tuan jangan kosong. Jumpa orang kosong. Tak ada apa. Tak bawa apa-apa. Kan? You are not supporting your punya penyampaian. Ya kan? Kena bawa tunjuk ni bukti pendapatan ni. Ni apa ni Siti Mila punya income ni. Itu dipanggil proof. Itu dipanggil supporting document untuk meyakinkan orang. You are showing dokumentasi. Jangan cakap saja kalau Siti Mila tu dia punya income dia sekian dah. Tapi tak ada bukti. Tak ada bukti. Ya. Yeah. Tidak convincing. Kalah tuan-tuan. Tuan-tuan kalah nanti. Kan kalah dia. Tuan-tuan kalah. Kan. So you must prepare bila nak berjumpa orang ni kena prepare semua dokumentasi yang perlu. Kan. Print yang tu tuan-tuan. Kan ada yang company punya slide tu. Dia ada sijil dia. Company punya sijil. Ni live good. Tarik dia ni. Ini dia punya sijil. Ini sijil dia dari Florida ni kan. Lesen dia ni. Kan itu power kalau tuan-tuan tunjuk macam tu kan. Okay. Daripada cakap je, company ni daripada Florida. Tapi tak tunjuk bukti, tak tunjuk dokumentasi. Itu. Ini board of directors, nampak muka-muka dia ni kan. Okay, always support tuan-tuan punya presentation dengan dokumentasi.
Itu meyakinkan orang, tuan. Bila yakin barulah orang join. Kalau dia tak yakin, dia tak join. Okay, banyakkan tuan-tuan punya dokumentasi. So one day you become a silver, then you sambung dengan senarai itu next kan. Sampai tuan-tuan ada 100 orang. 100 orang tuan-tuan sudah capai goal. Okay, hopefully bulan ini ramai yang capai goal. Mudah-mudahan. Okay. Mudah-mudahan ada beberapa orang tim kita yang akan capai goal bulan Disember ni. Okay, berhabislah tuan-tuan. All out. So continue dengan list narai itu, buatkan marketing, duplikasi sampai tuan-tuan punya tim ada 500 seperti mana yang Sifu nak capai. Okay. I am here. Right now I am here. Sifu Gani di sini di L17. Sifu di L17, langkah 17 tu. Sifu nak capai 500 orang by end of this month. Supaya Sifu boleh naik ke satu lagi pangkat dipanggil platinum. Okay, platinum. So platinum tu dia perlukan 500 orang. Okay. Dan teruskan lagi sampai kepada 2,500 orang. 2,500 orang ni Sifu nak capai by the end of February 2024. So 2 bulan selepas capai platinum, Sifu nak capai diamond itu, which is another 2,000 people. 2,000 people. Januari ke Februari itu Sifu nak akan ada 2,000 orang baru untuk capai ke sini masuk ni. So capailah petak merah itu, pangkat diamond, financial freedom. Inilah financial freedom ni, tuan. Pangkat 5 tu, pangkat diamond itu adalah financial freedom. Tuan-tuan ada satu budget. Tuan-tuan ada satu budget yang tidak kering-kering. Ada satu budget yang tidak kering-kering. Yang dipanggil apa tu? Yang dipanggil diamond pool. Dia ada diamond pool. Kalau platinum mana ada platinum pool? Tidak ada. Tidak ada platinum pool, tidak ada. Gold lagi lah, tidak ada. Yang ada diamond pool. Okay, so that's why it is very important untuk capai pangkat diamond ini sepantas yang boleh. Sepantas yang boleh. Kerana nak rebut diamond pool itu. Apa tu? Tabung diamond dipanggil. Okay. Pool itu tabung, bukan kolam renang. Bukan swimming pool. Bukan swimming pool. Okay. Ini dipanggil diamond pool. Tabung diamond. Dan tabung diamond ini, tuan-tuan, dia punya nilai itu sekitar RM30,000. RM30,000. Tabung saja tu. Tak campur lagi yang fast start, tak campur yang matrix, tidak campur yang matching. Tak campur. Ini cerita tabung. That's why Sifu nak cepat-cepat pergi situ. Kan, Sifu nak sampai sini. Tu kan. Okay, so by December, end of December, Sifu nak sampai di P4 ni, pangkat 4 tu, P4 platinum. So from here go here, dia pergi sini ke P5. Okay, I need 2 months.
2 bulan, Januari, Februari, end of February Sifu nak capai pangkat diamond itu, ya. Mudah-mudahan lah capai pangkat diamond tu. Maybe I will be the first one, maybe ada orang walau-alam, mungkin ada orang yang lebih awal, we don't know, kan. Mungkin ada tim lain, mungkin upline Sifu, sebab Sifu ada beberapa orang upline di atas Sifu. The Chinese group, okay. Mereka lebih awal join daripada Sifu, 3 bulan 4 bulan lebih awal daripada Sifu. But right now di Malaysia ini belum ada orang berpangkat diamond. Tapi sudah ada orang berpangkat platinum. Okay, upline Sifu lah. Di atas Sifu ni, immediate atas Sifu dia masih gold, macam Sifu juga, dia masih gold. Tapi di atas satu lagi tu, dia sudah platinum. Mr. Leong tu dia sudah platinum. Okay. Tapi dia baru platinum juga. Jadi kalau Sifu capai platinum end of this month, bermakna Sifu dengan dia beza sebulan lebih sikit. Okay. But Sifu nak overtake dia ni, nak pintas dia kan, supaya Sifu lebih dulu jadi diamond daripada dia kan. Okay. Jadi segenap tenaga Sifu ni, Sifu nak curahkan with you people, dengan tim Sifu ni, untuk kita bekerja sama untuk jadikan tim kita DMI ini kan menjadi orang yang pertama mencapai diamond itu. Itulah dia tuan-tuan. Okay. Maka sampailah tuan-tuan ke destinasi, iaitu financial freedom. Kita nak capai financial freedom. That is the goal. Itulah dia punya matlamat kita buat bisnes ni, kita nak capai financial freedom. Sebab bila kita capai financial freedom, kita boleh bantu orang. Kita dah ada kekuatan, tuan-tuan. We have the power. We have the power. We have the power to help people to change situations. Dan ada kawan kita, situasi dia sekarang susah, perlukan bantuan. So dengan kita mencapai status diamond itu, we have the power. We have the power. That's why Sifu create satu klub dipanggil Jades. Okay, Sifu ada satu klub dipanggil Jades. Why? Because bila Sifu jadi diamond, I have the power to help. Orang yang berpangkat diamond ni, dia ada kuasa itu, kuasa membantu itu. Kerana dia punya commission not less than 30,000 ringgit, tidak kurang tu, maybe 50 every month. So dia menjadi seorang yang berkuasa. Kan? Aku nak bantu siapa ni? Aku nak bantu si Polan. Aku nak bagi dia 3 orang 4 orang, aku nak bagi kat dia. Biar dia sponsor lah. Kan? Sebab tuan-tuan bila sampai diamond, tuan-tuan senang nak sponsor. Kan? Senang nak sponsor. Orang menyerah diri lagi. Sebab nama kita dah famous. Oh si Anu tu, si Polan tu dia diamond tu. Orang datang menyerah diri. Bos, boleh saya join bawa bos tak? Saya dengar bos jadi diamond lah. Diamond pertama Malaysia ni kan. Saya nak ikut lah bos. Senang nak sponsor orang bila tuan-tuan dah capai diamond tu. Tuan-tuan ada magnetic power sudah. Okay. Satu, ada duit banyak. Nak pergi mana? Aku nak pergi. Besok aku nak pergi KK. Contoh. Besok aku nak pergi KK. Atau minggu depan aku nak pergi KK. Senang saja tuan-tuan. Sebab you have the money. You have the power to go there. Tinggal di KK lah, 1 minggu lah. Kan 1 minggu KK, lepas tu aku nak pergi Sendakan 1 minggu. Nak jumpa si King Romeo tu kan. Lepas tu pergi pula ke Tawau. Seminggu sana.
Senang-senang aku sewa kereta daripada KK tu, pusing. Kan? You can do that. Sebab tuan-tuan ada budget yang tidak pandai habis. Every month ada more than 30,000 for you to activate your activity. Tu, activate your activity itu. Jadi ini ada dia punya third partnya. So for people, ya kadang-kadang ada orang yang tidak ada masa ke, tidak ada dia punya kemahiran ke apa ke untuk dia build dia punya network. Ada orang macam tu. Dan ramai orang macam tu. So these people, Sifu boleh bantu mereka itu, tapi tidak boleh terlalu ramai lah. Tidak boleh terlalu ramai lah. Okay. The maksima yang Sifu boleh terima ialah 100. Okay, 100 people yang Sifu boleh bantu. Not more than that. Dan juga Sifu bagi tempoh masa, kalau Sifu dah capai pangkat platinum, which is target ujung bulan ni, Sifu tidak akan terima lagi member yang nak jadi ahli kelab jet itu. Okay, Sifu tutup. Kalau Sifu dah capai platinum itu. Okay. Jadi Sifu tidak perlukan bantuan daripada members of the club. Sebab apa? Sebab platinum itu sudah boleh makan 8 level. Platinum boleh makan sampai 8 level. 8 level itu kira dah okey lah. Okay, makan fasad bonus tu sampai 8 level dah. So I don't need the help anymore. Cukup. Dan Sifu akan tutup kemasukan. Sifu akan tutup kemasukan untuk jadi ahli jets. So for the time being masih open. So siapa yang nak jadi ahli jet masih terbuka. Okay. Sampai Sifu jadi platinum, Sifu tutup. Jadi ada masa untuk tuan-tuan kalau nak mohon nak jadi ahli kumpulan kelab dipanggil jets. Jet itu maksud apa? Jet itu maksudnya jadikan aku diamond Sifu. Okay, jadikan aku diamond Sifu. Okay, so bila Sifu dah capai pangkat diamond ini, my job is to help orang-orang yang berada dalam kelab jet ini untuk naikkan dia punya status. Contoh statusnya sekarang bronze. Dah 2 bulan bronze, 3 bulan bronze. Okay. So I will help these people become bronze to silver to gold to platinum to diamond. Siapa yang Sifu akan bantu? Orang yang berada dalam kelab jets itu. Okay. Dengan apa? Dengan budget yang Sifu dapat setiap bulan daripada diamond itu. 30,000 itu. Daripada duit itu, Sifu akan bantu mereka-mereka yang ada dalam jets. Setiap orang, Sifu akan bantu dia naik pangkatnya. Okay. Sama ada dia buat juga atau dia tidak buat, tidak apa. Tetap Sifu bantu sampai dia naik pangkat. Okay. Macam itulah. So that is the idea. So ini tiga bahagian dalam peta. Peta nak buat bisnes. Okay, so certain people Sifu tidak akan terima orang itu jadi ahli jet. Certain people. Siapa yang Sifu tengok dia boleh buat sendiri. Okay, siapa yang Sifu tengok tak perlu dia boleh buat sendiri ni. Okay, kalau orang tu dia aktif, dia boleh buat sendiri. Tak perlu nak jadi ahli club jets. But some people, walaupun dia buat juga, tapi dia juga nak juga dibantu. Kan? Tak apalah. Boleh apply.
Lebih-lebih lagi orang yang langsung tidak boleh buat. Okay. Langsung tak boleh buat. Aku sibuk ni, kalau bab-bab pasal lewat marketing aku lemah betul. Aku lemah betul. Kan? So this kind of people yang perlukan bantuan, bolehlah mohon selagi masih ada kosong, tuan-tuan boleh mohon. So nak jadi ahli Club Jet ini terlalu murah, cuma RM600 sekali seumur hidup. Okay, sekali seumur hidup RM600 itu saja. Dan tuan-tuan mestilah member club, member ahli, affiliate dalam Live Good di bawah tim Sifu. Okay, mesti sudah jadi ahli dalam Live Good di dalam tim Sifu. Kalau tuan-tuan dalam tim lain tak boleh. Tim lain mana boleh, macam mana Sifu nak bantu kan? Okay, mestilah dalam tim Sifu. Okay, sudah jadi member. Kalau belum member, jadi member dulu. Become a member dulu. Okay, join dengan siapa-siapa yang tuan-tuan diperkenalkan tu, join dengan dia. Dah jadi member, barulah apply. Okay, you kena mohon. Kalau Sifu rasa orang ni boleh dibantu, Sifu bantu. Kalau rasa tak perlu bantu dia ni, dia boleh buat sendiri. Jadi Sifu tidak terima. Sifu boleh terima, boleh tidak terima. Okay. Okay. So ada soalan-soalan tuan-tuan nak tanya? Ada sikit saja tentang tadi bila Sifu cakap yang some won and then next next some will, some won't. So what? Saya pernah dengar dalam ada leader lah dalam grup-grup yang besar-besar lah, ada leader, dan dia pernah kata lah, dia kata some won tu jangan lepaskan dia saja. Sebelum kita pergi next tu, kita minta referral daripada dia. Tahu tak siapa yang susah kewangan ke? Tahu tak siapa yang ada masalah kesihatan ke? Dia kata kadang-kadang dari situ saja kita tak dapat dia. Tapi kita mungkin dapat 2-3 daripada dia punya referral tu. Macam tu. Correct. That is very, very true. Itu sangat-sangat betul. Ya, sangat-sangat betul. Dan teknik ini digunakan juga oleh orang-orang yang aktif dengan insurance. Okay? Orang-orang yang aktif dengan takaful. Agent insurance. That is the way they do. Sama juga dengan network marketing. Okay, benda yang sama. So always ask for reference. Okay, always ask for reference. Itu dipanggil ask for reference. So bila orang itu dah totally dia reject, right? Totally reject, dia tak mau dia confirm dia tak mau dah. Dia kata tak mau dah. So the last action ialah always ask for reference. Secara lembut, secara polite, secara berbahasa. Ya kan? Kan tu seni, berbahasa lah. Polite. Kan Zaitun tak apalah Zaitun tak minat tak apalah. Tapi Zaitun ada tak adik-beradik ke siapa yang dikenali ke yang rasa-rasanya kalau dia dengar benda ni dia mungkin dia minat. Ada tak siapa? Always ask for reference. Okay. Oh kakak saya tu kaki direct selling. Kalau kakak saya engkau bagi tahu memang dia akan macam itulah. Okay. So satu jalan tu ini tertutup tapi terbuka dengan jalan yang lain. Ini panggil reference. Can be dia punya kakak ke adik dia ke apa ke bapak dia. Oh bapak aku memang minat direct selling dari dulu lagi. Kalau engkau cerita jumpa dia memang rasa-rasa dia minat tu. Ya kan? Oh mak aku ni kaki Tupperware kan. Cuba engkau jumpa mak aku. Macam itulah tuan-tuan. It's very true. Okay. So it's not the end of the way. Boleh jadi daripada sini dia bercambah apabila kita minta reference. Always ask for reference. Itulah dipanggil reference. Okay, good, very good. Ada lagi soalan? Ingat tadi Okay, buat. Ada beberapa orang dia ada buat setting. Kena buat tuan-tuan My info setting.
Oh di mana tu Sibu? Di mana Sibu? Alamak, Sibu banyak kali dah beritahu. Tuan-tuan tengok dalam Sibu punya akademi tu, kan Sibu ada ajar kat situ di akademi tu. Okay. Oh, siapa tak masuk akademi? Okay. Di sini sekejap je lah. Sekejap Sibu tunjuk sekejap je. Tuan-tuan mesti buat dan setiap orang tuan-tuan kena ajar dia buat benda tu. Okay. Change the setting supaya bonus masuk, kan. Pergi ke ini my membership, my info ni, tukar kat sini, tekar ni bagian change ni. Okay, tukar. Kalau mana yang tak isi tu tukar, yang tak berisi. Lepas tu pergi ke my earning, sini my earnings. Di my earning ni dua butang ni tuan. Select your payment option, tekan yang ini, isi benda tu. Lepas tu yang kedua yang ni, transfer commission to credit wallet. Buat dua-dua butang ni. Butang ini dulu. Butang ni dulu. Okay. Pilih, kalau Malaysia, Indonesia lah. Lepas tu pilih ni, global e-wallet ni. Okay. Lepas tu save. Lepas tu, balik lagi dekat my earnings. Itu pertama tu. Pertama tu. Kedua, tekan butang ni pula. Lepas tu pilih kat sini. Butang yang ketiga ni. Pilih kat sini. Lepas tu tekan save. Jangan dia kat atas ni. Jangan di atas ni. Dia kena butang yang bawah, paling bawah. Lepas tu tekan save. Itu ya. Habis lah. Bukan susah kan? Okay. Bukan susah. Dah, tu settle lah. Jadi setiap hari Khamis tu, tengah malam tu, masuk Jumaat tu, bila run bonus fast start, duit bonus tu dia akan masuk dalam kita punya credit wallet. Kalau tidak, dia hanging je. Dia hanging. Tentu tak boleh guna credit wallet. Kan? Dia tak masuk dalam credit wallet. Kerana tak buat setting. Okay? Kena buat setting, tuan-tuan. Mesti, semua orang kena buat. Kena buat, setiap orang kena buat. Kalau tidak, duit tu terapung-apung je dia, kan. Ke sana kemari tak boleh pegang duit tu, kan. Okay. Alright, okay. Dah pukul 11. So besok perang. At least secara total kita kena ada 10 orang baru besok. Tomorrow by 9:30 PM tomorrow, kita ada pertambahan at least 10 orang yang baru, kan. Siapa yang hebat tu? Tim dia saja ada 10, kan. Itu hebatlah. Tahniah lah siapa boleh dapat 10 orang. Kan, mana tahu tim Romeo 10 orang besok, kan. Who knows? Tim Julia pula 10 orang besok, kan. Mana tahu. Kan? Lepas tu tim Soim sama lah. Tim Reno, kan, mana tahu. Alright, so kita samalah berhibur. Penghujungnya berhibur.